Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan ahli panel kita pada pagi ini, yang dihormati juga Jawatankuasa Kolokium TS25, Peringkat Antarabangsa PPD Daro tahun 2021, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab pada pagi ini kita diberi ruang dan juga peluang untuk sama-sama mendengar sesi diskusi TS25 tentang tajuk yang cukup menarik dan satu lagi hebat saya rasa tajuk kita pada pagi ini, dan yang akan dibincangkan oleh kedua-dua ahli panel kita nanti dengan tajuknya Rakan Elit dan Sekolah TS25, siapa perlukan siapa. Okey. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita memulakan sesi diskusi kita pada pagi ini, izinkan kiranya saya memperkenalkan kedua-dua panel kita yang hebat pada pagi ini, iaitu kedua-dua panel kita ini tidak asing lagi dalam bidang masing-masing. Okey. Yang pertama iaitu Cikgu Nelson anak Peter. Beliau merupakan seorang SIC Plus. Cikgu Nelson, saya lupa. SIC Plus bahasa kan? Ya, betul, bahasa. Okey, SIC Plus bahasa. Okey, terima kasih Cikgu Nelson. Beliau merupakan seorang SIC Plus dari PPD Betong. Sebelum saya memperkenalkan beliau, saya ingin ucapkan tahniahlah kepada Cikgu Nelson sebab baru-baru ini telah pun memenangi pingat emas, kalau tak silap saya, dalam seminar penyelidikan dan inovasi kan Cikgu Nelson? Di Kolokium Kajian Tindakan Teknik 12 Langkah. Ya. Okey. Iaitu beliau merupakan seorang SIC Plus PPD Betong dan mempunyai pengalaman mengajar selama 17 tahun. Lama tu kalau nak diikutkan. Iaitu di sekolah rendah. Di sekolah rendah selama 10 tahun 10 tahun. 7 tahun di PPD Betong. Ya, betul. Kalau tak salah saya. Kemudian beliau juga merupakan seorang rakan elit sejak dari tahun 2018. Ya. Rakan elit pertama di PPD Betong masa tu, sebab masa tu PPD Betong belum ada sekolah TS25 untuk kohort 2, tetapi dipilih sebagai rakan elit, dilatih dahululah sebelum ada sekolah 2019. Ya, dan untuk pengetahuan semua, beliau telah pun memenangi pingat gangsa di seminar penyelidikan dan inovasi dalam pendidikan peringkat kebangsaan pada tahun 2019. Itu dan yang baru-baru ini itu adalah sesi Betong secara berkumpulan. Okey. Dan seterusnya yang baru-baru ini beliau telah pun memenangi anugerah emas. Yang ini secara individu kan Cikgu Nelson? Itu individu. Atas sajuk senarai semak tubuh SIC Plus. Yang senarai semak tubuh ia adalah inovasi untuk pingat gangsa. Alright. Tajuk kajian tindakan itu adalah dia berkaitan teknik 12 langkah. Okey, itu adalah sebuah sedikit tentang Cikgu Nelson. Dan seterusnya ahli panel kita yang kedua, iaitu yang ini saya rasa ramai yang kenal ni, seorang guru besar di SK Abang Gesa Belawai, Abang Gesa Rajang. Abang Gesa Belawai. Saya ni selalu teringat dengan Abang Galau sebab saya berasal dari sana. Ya, sebab biasalah orang Rejang kan dia akan ingat Abang Galau. Okey, Abang Gesa Belawai. Beliau merupakan seorang DB sekolah TS25 kohort 4. Okey, dah 3 tahun kan Ustaz? Ya. Kemudian beliau telah pun melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda Open University dalam bidang pengajian Islam.
dan kemudian beliau mengikuti NPQEL di IAB dan seterusnya beliau menjadi guru besar selama sudah 5 tahun kan? Ya, lebih kurang. Ustaz, di sana. Dan menurut maklumat yang saya terima, Ustaz Alawi juga merupakan YDP Majlis Guru Besar Daruh. Itulah adalah beliau. Okey, rasanya cukup sedikit tentang kedua-dua ahli panel kita. Seperti mana yang saya beritahu tadi, kedua-duanya merupakan ahli panel yang hebat dalam bidang masing-masing. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, seperti tajuk kita pada hari ini iaitu rakan elit dan juga sekolah TS25, iaitu siapa perlukan siapa. Seperti mana yang kita tahu, program TS25 ni merupakan sebahagian daripada usaha KPM ke arah meningkatkan kemanjadian murid dan seterusnya sekolah berkualiti. Okey. Untuk mencapai kedua-dua ini, kerjasama daripada kedua-dua iaitu rakan elit dan juga pihak sekolah amat penting. Jadi untuk itu saya ingin meneruskan dengan untuk sesi yang pertama ini pada Encik Nelson Cikgu Nelson. Ya, sila. Mungkin ada di kalangan hadirin hadirat ni mereka tidak pasti apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan rakan elit ni dan juga macam mana peranan rakan elit ni untuk dalam merealisasikan sekolah TS25 ni. Okey, Cikgu Nelson boleh kongsikan kepada hadirin dan hadirat semua. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hajah Saniah. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada guru besar iaitu Ustaz Alawi ya. Okey, dan juga kepada hadirin dan hadirat yang menonton secara alam maya. Okey, sesi diskusi kita pada pagi ini. Okey, jadi seperti mana yang soalan yang diajukan oleh Cikgu Hajah Saniah kepada saya tadi ya, berkenaan dengan siapa yang dimaksudkan dengan rakan elit ini. Jadi fokus kita ini adalah rakan elit. Okey, jadi sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan rakan elit ini, kita lihat dahulu kepada erti kata perkataan rakan itu sendiri. Okey, di mana rakan ini merupakan sahabat. Okey, pendamping, bersama-sama semasa susah senang, berkongsi masalah, berkongsi kejayaan. Itu yang kita faham apa yang dimaksudkan dengan rakan. Okey, jadi kefahaman kita tentang perkataan rakan itu kita perlu tahu dululah ya. Dan elit ini, terma ataupun perkataan rakan elit ini wujud di dalam program TS25 yang telah bermula pada Jun 2015 dahulu dengan sekolah kohort pertama yang melibatkan sebanyak 99 buah sekolah seluruh negara, ke seluruh Malaysia. Jadi di dalam program ini untuk menjayakan seperti mana yang Cikgu Hajah Saniah nyatakan tadi, ia melibatkan sokongan satu badan yang menyokong pelaksanaan program TS25 ini iaitu daripada master trainer dan juga rakan elit. Elit ini, ELIT ini adalah kalau dalam bahasa penuhnya Educational Leadership and Instructional Team. Okay, pasukan kepimpinan pendidikan dan instructional. Okay, jadi mereka yang terdiri daripada personel dalam kalangan pensyarah Institut Aminuddin Baki IAB, Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah. Okay, terutamanya pegawai-pegawai SI Partner Plus dan juga SISC Plus. Okay, ini adalah antara rakan-rakan elit yang terkandung yang menjadi badan penyokong kepada program TS25 ini. Bangun dan jatuhnya sesuatu program ini, ia merupakan ada sumbangannya daripada rakan elit ini di samping sokongan dan juga pelibatan daripada pihak sekolah lah. Okey, itu Cikgu Hajah Saniah. Adakah saya terus
perlu beri peranan dulu kah terus? Ya, Ataupun teruskan Cikgu. okay, teruskan. Okey, jadi apabila tadi saya telah nyatakan ada beberapa kumpulan rakan elit ini daripada peringkat atasan sehinggalah kepada peringkat daerah, daripada negeri sehinggalah ke daerah ya. Okey, jadi saya akan mengupas sedikit tentang peranan setiap rakan-rakan elit ini tadi. Okey, contohnya bagi peranan rakan elit di IAB dan juga di IPGM. Di kalangan dalam kalangan pensyarah-pensyarah di IAB dan IPGM. Untuk rakan elit IAB ini, okay, mereka merupakan pembimbing bagi modul pengurusan dan kepimpinan. Okay, kalau dalam modul TS25 ini dia ada modul 1 dan 2. Okay. Manakala bagi rakan elit IPG, mereka merupakan pembimbing bagi modul pedagogi, iaitu lebih kepada modul 3 sehingga ke modul 8. Kedua-dua rakan elit IAB dan IPG ini berperanan sebagai fasilitator di dalam latihan penyebaran di peringkat organisasi masing-masing. Penyebaran ini maksudnya penyebaran modul-modul tersebut, okay, kepada di peringkat organisasi masing-masing dan juga kepada peringkat daerah dan juga JPN ya. Memberi sokongan profesional semasa pelaksanaan latihan modul oleh SI Partner Plus dan SIC Plus dan juga kepada pasukan pemimpin iaitu PGB ya, pengetua dan guru besar di sekolah TS25 terpilih. Berkolaborasi dengan SI Partner Plus dan SIC Plus bagi merancang tarikh lawatan bimbingan dan strategi untuk membimbing sekolah. Okay, melaksanakan sokongan profesional iaitu lawatan bimbingan kepada sekolah TS25 bersama-sama SI Partner Plus dan SIC Plus sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Okay. Dan memberikan sokongan profesional kepada rakan elit di peringkat JPN dan PPD bagi melaksanakan pelan intervensi transformasi sekolah ataupun PINTAS, okay, dan juga OPPM iaitu One Page Project Manager. Okay, itu adalah peranan bagi rakan elit di IAB dan juga rakan elit di IPGM. Okay, saya teruskan ya. Okey, lepas itu tadi ada saya nyatakan selain daripada rakan elit di IAB dan IPGM, kita juga ada rakan elit di Jabatan Pendidikan Negeri kita. Okey, yang di bawah sektor pengurusan sekolah. Okey, jadi rakan elit di JPN ni dia ada dua peranan dia, iaitu satu bidang profesional di mana mereka membantu dalam rangka pelan tindakan, menyelaras dan menilai keberkesanan serta penambahbaikan berterusan program TS25. Okay. Memberi sumbangan kepakaran dalam aspek latihan program TS25 dan sokongan profesional dan mengupayakan PPD dalam memberi sokongan profesional, hemat bimbingan dan runding cara. Okay. Kalau dari aspek bidang pengurusan pula, RE ini rakan elit JPN adalah penyelarasan pengoperasian program TS25 peringkat negeri, merangkumi mewujudkan panel pemilihan sekolah yang terdiri daripada JPN dan PPD, pengurusan kewangan, kewangan yang diturunkan daripada KPM, BPSH ke BPG, nanti saya kena lihat balik. Okey, latihan program TS25, sokongan profesional terutama lawatan bimbingan, penilaian dan kajian serta pemantauan, okey. Dan yang biasa dilakukan oleh pihak JPN iaitu melaporkan kemajuan dan keberkesanan program TS25 dalam mana-mana mesyuarat pengurusan dialog prestasi peringkat negeri. Okey. Okey, seterusnya seterusnya adalah berkaitan dengan rakan elit di PPD. Dia semakin kepada ground level sekarang ya, Cikgu Saniha, Cikgu Aja Saniha. Okey, untuk rakan elit di PPD yang di bawah tanggungjawab sektor pengurusan sekolah, iaitu diketuai oleh timbalan PPD sektor pengurusan sekolah di semua PPD. Peranan mereka adalah merangka pelan tindakan, penyelarasan dan menilai keberkesanan serta penambahbaikan berterusan program TS25 di peringkat daerah. Penyelarasan pengoperasian program TS25 peringkat PPD yang merangkumi mewujudkan panel pemilihan sekolah, pengurusan kewangan peringkat daerah, latihan program TS25 peringkat daerah, sokongan profesional terutama lawatan bimbingan, membuat penilaian ataupun kajian dan membuat pemantauan ke atas pelaksanaan program
TS25 di peringkat daerah masing-masing ya. Dan juga mengawal pertukaran PGB di sekolah program TS25 dengan mencadangkan pertukaran PGB kepada JPN. Dan yang terakhirnya melaporkan kemajuan dan keberkesanan program TS25 dalam mana-mana pengurusan, mana-mana mesyuarat pengurusan, dialog prestasi di peringkat daerah. Okey, itu adalah peranan rakan elit di PPD, iaitu sektor pengurusan sekolah. Okey, seterusnya rakan elit yang seterusnya adalah rakan elit SI Partner Plus. Okey, SI Partner Plus ini mereka membimbing dan memberi sokongan dalam membangunkan pemimpin sekolah, iaitu Senior Leader Team, SLT ya. Ini macam seperti Tuan Guru Besar lah yang telah dibimbing oleh SI Partner Plus di Daro. Okey, mungkin ada. Okey, dalam keseluruhan aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi sekolah. Bina bimbingan SI Partner Plus ini lebih kepada pengurusan dan kepimpinan seperti yang dilaksanakan oleh rakan elit IAB. Okey, ya, itu adalah SI Partner Plus. Mereka memberi khidmat nasihat kepada pemimpin sekolah SLT mengenai program intervensi yang sesuai berkaitan dengan hal ehwal murid untuk dilaksanakan mengikut keperluan. Sebab seperti mana yang Cikgu Hajah Saniah katakan tadi, matlamat akhir dia adalah kemenjadian murid. Jadi apa-apa program ataupun intervensi yang dilaksanakan oleh peringkat sekolah ini mesti memfokus kepada murid akhirnya. Okey? Menganalisis dan melaporkan pencapaian sekolah dalam memantau kemajuan dan pencapaian murid serta keberkesanan intervensi dan juga melaksanakan program bimbingan dan latihan peningkatan profesionalisme keguruan dalam daerah melalui CPD, Continuous Professionalism Development, Professional Development dan PLC ya, Professional Learning Community. Okay, dan juga memberi nasihat mengenai plan penggantian dan pembangunan kapasiti dan seterusnya membimbing perkongsian amalan terbaik mengikut keperluan sekolah-sekolah TS25 di peringkat daerah masing-masing. Okey. Dan yang terakhir adalah peranan SIC Plus, peranan Cikgu Hajah Saniah selaku SIC Plus dan juga peranan saya sebagai SIC Plus. Kami juga merupakan rakan elit. Okay, yang rakan elit SIC Plus ni dia lebih kepada pemimpin pertengahan, iaitu middle leaders. Okay, membangunkan, membimbing middle leaders ini daripada pelbagai aras pencapaian sekolah dalam aspek penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. Okay, menganalisis dan melaporkan pencapaian sekolah dalam memantau kemajuan dan pencapaian murid. Sama juga seperti dalam SKPMG 2 kita, fokus kami juga adalah kepada kemenjadian murid juga dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Okay, membimbing dan memberi sokongan kepada guru daripada pelbagai aras pencapaian sekolah, okay, dari aspek kurikulum, pedagogi dan penilaian. Okay, yang ini biasa memang kerja buat SIC Plus, tidak kira sekolah TS ke bukan TS ya, Cikgu Hajah Saniah ya. Membimbing perkongsian amalan terbaik mengikut keperluan sekolah dan juga menggembleng middle leaders dan guru-guru yang cemerlang untuk membimbing panitia dalam bidang masing-masing. Sebab suatu hari nanti, okay, barisan middle leaders ini yang akan naik, yang akan berpotensi untuk berada sebagai SLT di mana-mana sekolah di masa akan datang. Sebab itu mereka perlu dibimbing juga aspek-aspek kepimpinan dan juga pengurusan. Okay. Jadi saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya Cikgu Hajah Saniah dengan soalan Cikgu tadi perkenangan siapa rakan elit ni dan apa peranan mereka. Ramai ya rakan elit ini. Ya. Okay, terima kasih. Penerangan yang bagi saya penerangan itu sangat jelas Cikgu Delson. Kita dapati di sini ramai yang dipanggil rakan elit ni, dari JPN ada, KPM dia ada, di RPG ada, IAB ada, di PPD pun ada. Jadi dan juga di sini kita dapati ya, rakan elit ni dia ada peranan dia sendiri di peringkat KPM macam mana, di peringkat JPN dia macam mana, IPG, pensyarah-pensyarah IAB, di JPN dan juga di PPD. Yang seperti mana kata Cikgu Nelson tadi di PPD iaitu SIC Plus yang memang bertindak sebagai rakan elit. Jadi banyak
perkara yang telah dijelaskan oleh Cikgu Nelson tadi berkenaan dengan rakan elit dan juga peranan-peranan dia. Jadi di sini kalau kita tengok di peringkat sekolah-sekolah yang telah dilantik, yang telah dilantik dalam program TS25 ni, termasuklah sekolah Ustaz Alawi ya. Okey, bila kita dengar daripada penerangan daripada Cikgu Nelson tadi, dia banyak pihak yang akan melihat prestasi dan perkembangan sekolah TS25 ni. Jadi sebagai seorang guru besar yang sekolahnya telah pun dipilih menjadi sekolah TS25, macam mana agaknya penerimaan pihak sekolah ni Ustaz? Pihak sekolah termasuk pihak guru, pihak murid, masyarakat setempat di situ, dan bila kita dengar tadi kan juga yang kata Cikgu Nelson ni, memang ramai orang yang akan memberi tumpuan kepada sekolah TS25 ni. Jadi Ustaz, macam mana pada mula-mulanya bila sekolah Ustaz, sekolah Abang Gesa ni telah dipilih menjadi sekolah TS25, adakah masalah yang timbul dari segi penerimaan masyarakat sekolah komuniti setempat di SK Abang Gesa ni Ustaz? Sila Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Sarawak sayang, salam pendidikan Bumi Penyalang. Terima kasih Tuan Hajah moderator. Rakan ahli panel saya iaitu Cikgu Nelson. Tadi Cikgu Nelson memang bidang dia lah, dia bercakap memang hebat lah. Saya akui itu peranan mereka dan mereka boleh menjelaskan apa sahaja perkara-perkara yang berkaitan. Jadi saya merasakan bahawa cukup bertuah pada pagi ini. Terima kasih kepada pihak Darul kerana telah melantiklah saya, walaupun pada hakikatnya saya tak ada gold medal pun, round medal pun tak ada, belum balik daripada Tokyo lagi. So masih lagi berlaku Olimpik sekarang ni, perjalanan belum lagi ada terima apa-apa. Ingatlah, walau bagaimanapun saya bagi pihak SK Abang Gesa terlebih dahulu merakamkan jutaan terima kasih kerana diberi kepercayaan sebenarnya, pengiktirafan dan penghargaan yang tinggi sebagai tuan rumah untuk Kolokvium International 2021 ini. Walaupun pada hakikatnya sekolah saya bukanlah sekolah yang hebat, dan saya akui bahawa kita dalam Mesir baru dalam TS25 baru kohort yang keempat, dan saya pun berada di sini pun baru 2 tahun berada di sekolah SK Abang Gesa. Walau bagaimanapun sebagai seorang yang diberi amanah dan mandat yang besar oleh pihak Jabatan Pendidikan, khususnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, jadi saya cuba untuk berusaha mencari pendekatan yang terbaik untuk menjadikan sekolah ini, apabila kita telah dicalon sebagai sekolah TS25, saya masuk je, saya terus dicalon sebagai sekolah TS25. Sepatutnya saya tahun yang pertama tu saya masih helikopter view, tetapi masuk saja sudah pergi ke bengkel sana, bengkel sini, waktu belum pandemik kan. Jadi saya agak bercelaru juga, tapi berkat daripada kerjasama, bantuan daripada rakan-rakan SIC Plus, terutamanya rakan-rakan ini memberi penjelasan berhubung dengan apa dia matlamat, apa dia objektif, apa dia konsep sekolah TS25 itu, dan saya coba bawa balik ke sekolah. Dan saya pertama sekali perkara yang saya lakukan ialah saya ingin menerangkan kepada rakan-rakan, guru-guru saya ataupun my middle leadership, guru akademik, staf bukan akademik, dan ibu bapa, apa yang dimaksudkan dengan sekolah TS25. Pada mulanya memanglah apabila guru-guru kita yang berada pada komplek zon yang selesa, sebab saya baru masuk, terus bawa satu benda baru, walaupun tu benda tu bukan dari kelas saya, tapi benda itu macam-macam saya yang bawa. Pandai-pandai dia guru besar ni bawa benda baru kan. Macam tu Pak. Sebenarnya tak bagi saya benda tu berat sebenarnya. Saya belum kenal mereka dari segi personal, mereka belum lagi ya. Jadi tapi saya cuba menerapkan nilai-nilai itu secara ilmiah, secara muhasabah diri. Saya beri kesedaran kepada guru-guru kita perlu bergerak ke arah satu pergerakan paradigma ke hadapan. Kerana apabila kita melihat perkara yang pertama, saya nak cuba bangkitkan pada mereka, I'm moving my own. Saya bergerak seorang diri dulu. Saya cuba letakkan diri saya sebagai role model agar mereka faham apa yang dilakukan oleh guru besar itu, apa yang dimaksudkan, pemahaman yang mereka. Pertama sekali saya
cuba mengubah dalam satu ekosistem prasarana, di mana apabila saya melihat sekolah ini pada mulanya memang dia sekolah yang agak lama dan tidak ada apa-apa perubahan, dah lama sangat kan, cikgu-cikgu pun dah idea pun tak ada. Jadi saya cuba ubah landscape sekolah, bilik-bilik khas saya murnikan, dan akhirnya dalam arti kata dan data pun saya maklumkan kepada cikgu-cikgu, alhamdulillah sedikit demi sedikit cikgu-cikgu kita dapat menerima. Apabila cikgu-cikgu kita dapat menerima, sebenarnya saya menggunakan satu kaedah empowerment kepada guru. Apa kemahiran yang ada pada guru tersebut? Kalau guru itu pakar dalam bidang IT, pakar dalam satu-satu bidang, keceriaan dan sebagainya, saya bagi. Okey, cikgu cuba create sendiri. Cara dia, langkah dia macam ini. Apabila guru-guru kita dah faham, setakat hari ini dalam 2 tahun, alhamdulillah, sekolah kita boleh dikatakan terus bergerak ke hadapan. Segala perkara-perkara yang digerakkan itu tidak lari daripada asas TS25, di mana sekolah kita telah banyak dilawati oleh pegawai-pegawai tinggi daripada Jabatan Pendidikan di Sarawak, dan pernah juga menjadi sekolah penanda aras oleh rakan-rakan. Walaupun sebenarnya saya masih lagi belum berpuas hati, walaupun masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu dibuat kena masalah pandemik COVID dan sebagainya. Tapi setakat hari ini guru-guru saya cukup menerima dan faham konsep TS25 itu secara total, secara holistik. Dan kita berfokuskan kepada kemenjadian murid. That is the hakiki kita. Kita berfokus kepada kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Jadi alhamdulillah hari ini kita lihat pelajar-pelajar kita, dia sudah berada dalam keadaan yang stabil. Dalam penghayatan kita ada kelas abad ke-21, kita mewujudkan sistem dalam kelas, POP dan sebagainya, kita ada pintas dan sebagainya. Dan sistem itu kita coba terapkan kepada guru-guru kita, dan guru-guru kita yang pakar, dia akan pegang benda ini. Sistem data keseluruhan, guru-guru kita yang pakar, generasi baru, dia pakar tentang IT, maka kita beri mereka kuasa untuk meletakkan benda itu agar dia lebih cantik dan dibantu oleh saya sebagai pengurus, dan terus memberi sokongan, tidak membiarkan mereka saja. Kita sentiasa, kalau ada masalah kita akan bincang, kalau ada masalah sentiasa benda itu sentiasa moving. Jadi berhubung dengan masyarakat, kalau masyarakat di luar bandar, di sini memang apabila kita mengatakan bahawa sekolah TS25 mereka cukup bersedia menerima, kerana saya kata ini adalah perubahan. Kita perlu bergerak ke hadapan, kita nak jadikan anak kita lebih berdaya saing untuk memenuhi keperluan kerja urus masa hadapan dalam kemahiran dan sebagainya, dalam akademik dan sebagainya. Jadi inilah yang kita usahakan sekarang ini. Kalau pandangan masyarakat tak jadi masalah. Memang masyarakat di sini memang fully support dengan kita program, apa saja program yang dijalankan di sekolah, baik pun dengan stakeholder, pemegang taruh yang berkepentingan di sini pun sentiasa memberi kerjasama. Justru itu saya merasakan tidak jadi masalah. Dan saya optimis mengatakan bahawa kalau SK Abang Gesa ni, saya rasa saya boleh bergerak lagi ke hadapan. Dan saya mensasarkan bahawa TS25 kita ini adalah 2025, tapi saya mensasarkan 2022 sekolah SK Abang Gesa dia akan pulih menjadi sebuah sekolah TS25, walaupun mereka mungkin ada penambahan, biasalah jabatan PIC akan tambah lagi kan, PIC akan tambah lagi. Kita akan terus memulih untuk bersama dan minta kerjasamalah daripada semua rakan-rakan elit, daripada mana-mana pihak untuk terus membantu kita dalam dua bidang lah, dalam dua aspek. Saya tahu banyak perkara-perkara yang masih kekurangan, kita tak dapat masuk ke muka sekarang, kita tak dapat pergi bengkel, tak pergi kursus kan. Jadi kita tetap sentiasa mencari kaedah-kaedah yang tertentu. Kalau di sekolah ini kita akan sentiasa mencari kaedah-kaedah yang tertentu untuk kita bergerak ke hadapan dan menjadikan program TS25 di sekolah ini dan rakan-rakan sekolah yang lain akan lebih mantap dan lebih padu lagi, insyaAllah. Jadi saya merasakan bahawa kalau kerjasama penerimaan guru-guru dan staf sokongan dan juga komuniti setempat dan stakeholder yang kepentingan dan sebagainya, tidak jadi masalah. Setakat hari ini kita menerima sokongan yang positif dan begitu berimpak, yang baiklah. Saya pun
juga kepada penerimaan sebegini, sebab saya sendiri pun orang yang humble, saya sendiri tidak begitu drastis. Saya akan menyampaikan benda itu dengan cara berhemah dan sebagainya, insyaAllah. Sebab benda yang baru kita kena sampai dengan cara yang berhemah agar tidak berlaku kejutan, tekanan. Kita elakkan tekanan sebenarnya. Ini yang paling penting dalam organisasi. InsyaAllah, faham cikgu, dia akan faham. Yang ini faham, dia akan memahamkan yang lain. Dan insyaAllah benda itu akan berlaku secara berterusan. Jadi inilah yang berlaku dan fenomena inilah yang menjadi kekuatan kita sebenarnya di SK Abang Gesa, kerana kita juga berperanan sebagai kita punya moto sekolah pun kita mengarahkan Gesa. Apabila saya masuk, saya tukar moto sekolah, bekerja sekolah kepada Gesa Kesatria, keep moving toward goal, never get up. Itu kita punya. Jadi semua guru-guru kita akan terus keep moving. Kita bergerak ke hadapan untuk memajukan sekolah kita. InsyaAllah apabila sekolah kita maju, kita akan coba perluaskan kepada rakan-rakan sekolah-sekolah di sekitar kita. InsyaAllah waktu hari ini kita merasa begitu teruja apabila kita dilantik sebagai salah seorang, saya sendirilah, walaupun pada dasarnya saya tidak ada pengalaman langsung untuk bercakap dengan orang-orang yang hebat seperti Cikgu Nelson. Saya ini orang kelima aja, orang juara bukan je sebenarnya. Saya rasa mungkin kalau ada lagi soalan nanti pun tanyalah soalan-soalan yang lebih susah sikit lah ya moderator ya. Okay, terima kasih moderator. Terima kasih. Itu dia penerangan yang sangat jelas daripada Ustaz ni. Melalui apa yang dia perkatakan tadi, saya boleh katakan Ustaz ni seorang guru besar yang boleh dikategorikan sebagai influencer. Betul. Sebab dia sebab Ustaz dapat meyakinkan masyarakat setempat, lepas tu guru-guru di sekolah Ustaz untuk menerima program TS25 ni. Seperti mana yang Ustaz cakap tadi, Ustaz jadikan Ustaz sebagai role model tadi kan. Jadi ya, secara tak langsung boleh dikategori sebagai influencer kan Cikgu Nelson. Ya, sebab betul. Dia Ustaz dah berjaya meyakinkan semua komuniti setempat untuk menerima sekolah TS25 ni. Dan seperti yang telah Ustaz juga beritahu tadi, memang saya ada, semasa saya di PPD Mukah dulu, memang saya ada dengar yang sekolah ini, sekolah Ustaz ni selalu dilawati oleh orang ramai. Maksudnya sekolah-sekolah lain yang ingin melihat macam mana perkembangan sekolah TS25 di pedalaman ni. Dan juga rasanya rakan elit pun selalu datang kan Ustaz? Ya. Melawat sekolah Ustaz ni. Jadi bila kita dengar daripada Ustaz tadi tu, rakan elit pun ada turun sebab Ustaz beritahu tadi dilawati oleh pihak JPN pun ada kan Ustaz? Okey, pihak JPN yang tu pun boleh kita kategorikan sebagai rakan elit kan Cikgu Nelson? Ya, betul. Sebab pihak rakan elit JPN. Jadi bila kita dengar tadi ramai yang pergi sekolah SK Abang Gesa ni, daripada sekolah-sekolah lain pun ada, daripada JPN pun ada, mungkin rasanya daripada IAB pun ada kan Ustaz? Jadi IAB pun ada turun. Belum ada lagi lah, mungkin berlaku pandemik kan. Kita tahu lah masalah IAB dia sibuk kan. Sekarang ni online system dan sebagainya. Ya. Kita sentiasa mengikuti. InsyaAllah satu hari nanti. Okey, jadi di sini kita tengok bila sekolah TS25 tu telah menunjukkan ada kemajuan, lepas tu ada perkembangan, ada perubahan. Jadi sebagai rasanya rakan elit juga mungkin akan berminat, rakan elit yang lain lah selain daripada PPD Darul ni kan, berminat untuk melihat macam mana perkembangan TS25 di sekolah Abang Gesa. Jadi sebagai seorang rakan elit lah Cikgu Nelson. Jadi apa pandangan Cikgu Nelson sebagai seorang rakan elit tentang perkembangan dan pencapaian sekolah TS25 ni? Terutamanya adakah ia banyak melibatkan kerjasama daripada semua pihak, atau contohnya daripada pihak sekolah, komuniti dan juga guru, murid-murid di situ dan termasuk rakan elit itu sendiri. Jadi macam mana kesemua golongan ini memberi impak kepada perkembangan dan juga kemajuan sekolah TS25 ni?
Okey. Cikgu Terima Nasir. kasih. Ya, terima kasih Puan Moderator. Ini soalan susah ni, Cikgu Guru Besar sengaja ni moderator ni nak guna soalan Tidak. Ini untuk menentukan semua. Tak ada lagi buat bang. Ya. Tak apa, boleh tu Cikgu Nasir. Okey. Jadi kalau kita nak lihat impak dia tadi ya, kita yang pertama sekali lah, yang paling penting, yang paling crucial orang kata adalah penerimaan. Penerimaan sesebuah sekolah terhadap program TS25 ini. Program ini sesuatu benda yang abstrak. Yang membawa, yang menjual idea ini datang ke sekolah adalah rakan-rakan elit. Okey, termasuklah kepada rakan elit peringkat sekolah. Kalau saya tertarik juga dengan satu terma yang diperkenalkan di dalam terma rujukan term of reference program TS25 yang dikeluarkan oleh BPG cetakan 2019. Di dalam perkara 11.9 itu dinyatakan bahawa rakan elit juga berada di sekolah, Cikgu Puan Moderator dan juga Tuan GB iaitu peranan rakan elit PGB dan juga GPK. Saya rasa yang dirujuk sebagai rakan elit PGB dan GPK ini adalah guru besar, pengetua dan juga penolong kanan yang terlibat secara langsung semasa penyebaran modul-modul TS25 ini. Jadi secara automatik dia guru besar, pengetua dan juga guru penolong kanan yang terlibat semasa kursus penyebaran modul ini telah dilantik sebagai rakan elit. Okay, saya juga terkejut dan juga terujalah dengan peranan rakan elit PGB dan juga GPK. Okay, dia di situ memang tak lain tak bukan peranan dia adalah memperkasakan pengoperasian sekolah. Program TS25 berpandukan SKPMG 2. Dan guru besar seperti Cikgu Ustaz Alawi pun PGB berfungsi sebagai pegawai meja di sini, Ustaz. Kalau ditulis di dalam terma itu tadi ya. Dan mengadakan perbincangan berkaitan program TS25 dalam mana-mana mesyuarat peringkat sekolah, peringkat daerah mengikut keperluan dan melaksanakan latihan penataran modul program TS25 yang diterima di peringkat sekolah dalam bentuk CPD dan PLC. Walaupun banyak yang tahu berkenaan dengan peranan ini ya, berdasarkan kepada perkongsian daripada Ustaz tadi, daripada Tuan Guru Besar tadi ya, memang dinyatakan kejayaan penerimaan secara holistik warga sekolah di sekolah Tuan GB tadi adalah berdasarkan kepada kredibiliti dan kepimpinan ketua dia, guru besar dia. Kalau guru besar itu berjaya meyakinkan bahawa program TS25 ini akan memberi manfaat, memberi sesuatu yang baik kepada sekolah, saya rasa program TS25 di sekolah tersebut pasti berjaya. Ini baru 2 tahun kan Tuan GB ya? Baru 2 tahun, belum lagi sampai 5 tahun. Baru 2 tahun dah menjadi tumpuan rakan-rakan elit dari bukan saja rakan elit JPN, bukan saja rakan elit di luar PPD Daro, tetapi juga menjadi tumpuan kepada pihak-pihak lain, sekolah-sekolah lain untuk membuat penanda arasan. Mesti ada sebab mengapa orang pilih sekolah GB. Salah satu dia saya percaya adalah bahawa kepimpinan GB memang mantap di sekolah tersebut. Tahniah saya ucapkan GB ya. Dan saya juga ingin menjadikan bukti hidup kepada sekolah-sekolah TS25 di seluruh Sarawak, di seluruh Malaysia bahawa kejayaan sesuatu program ini adalah bergantung sepenuhnya, hampir sepenuhnya lah saya katakan, dari 80% adalah SLT dia, iaitu pengetua, guru besar. Kalau pengetua dan guru besar belum ada di sekolah tersebut, yang menjadi tonggak dia adalah penolong-penolong kanan. Okay. Yang rakan-rakan elit ini seperti mana yang saya nyatakan tadi merupakan badan sokongan yang menyokong guru besar ini, yang menyokong pihak SLT ini untuk memantapkan pelaksanaan program TS25 di peringkat sekolah masing-masing. Okay. Dan di samping itu juga kalau kita lihat dulu, saya percaya bahawa
Puan Moderator, Cikgu Hajah dan juga Tuan GB ya, Ustaz Alawi. Dulu semasa kita menghadiri penataran ataupun penyebaran berkenaan dengan program TS25 ini, kita juga telah didedahkan dengan proses latihan dan sokongan profesional, iaitu mereka sebut dalam tempoh 4 tahun. Okey, 4 tahun ada iaitu dalam 4 fasa, iaitu untuk fasa pertama iaitu fasa latihan. Pada tahun pertama sekolah itu dilantik untuk masuk ke dalam program TS25. Lepas itu untuk tahun kedua dikenali sebagai fasa transisi, tahun ketiga sebagai fasa budaya, pembudayaan, dan fasa yang keempat adalah pelestarian. Maksudnya kalau melihat kepada fasa-fasa yang telah diberikan kepada kita semasa pengenalan kepada program TS25 ini, nyata di sini bahawa sokongan profesional diberikan oleh rakan-rakan elit ini pada 3 tahun pertama itu. Okey, memang telah dimaktubkan di dalam terma itu tadi, terma rujukan itu, di mana sokongan profesional yang berbentuk bimbingan, pementoran, kunjung bantu, hemat nasihat, konsultasi, perundingan dan sebagainya akan dilaksanakan oleh rakan elit. Walaupun maaf saya katakan, walaupun ada sekolah yang menolak kehadiran pegawai-pegawai ini untuk hadir, tetapi kalau ke sekolah ustaz, saya rasa memang satu kegembiraan lah. Betul lah Tuan GB ya, menerima kehadiran rakan elit untuk 3 tahun. Membantu pihak sekolah untuk memantapkan. Sebab pada tahun keempat dia, Lestari ini, bantuan dan sokongan itu dia tidak dijadwalkan lagi. Apabila sampai ke tahun keempat, sokongan profesional ini mengikut keperluan. Maksudnya sekolah sudah boleh berjalan sendiri, bergerak sendiri. Namun demikian, apabila diperlukan ada bahagian-bahagian yang perlu dimantapkan, yang perlu diperhalusi lagi, pihak sekolah akan merujuk kepada rakan-rakan elit ini tadi. Okey, untuk bantuan yang seterusnya. Okey, jadi kalau dilihat di sini, peranan rakan elit adalah pada 3 tahun yang pertama. Apabila masuk tahun keempat pelaksanaan TS25 dan tahun-tahun seterusnya, maksudnya sekolah akan bergerak sendiri. Namun demikian, rakan elit sebagai perkataan rakan itu, sahabat itu, dia tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Bila perlu, kita panggil, bukan saja masa susah Ustaz, maksudnya masa gembira, berjayanya sekolah itu, jangan lupakan juga rakan elit ini. Sebab rakan ini adalah badan sokongan. Okey, jadi memang jelas di sini bahawa yang paling penting untuk sesuatu kejayaan sesebuah sekolah TS25 ini adalah warga sekolah itu sendiri, terutamanya kepada ketua dia, PGB dan juga penolong kanan. Yang rakan elit ini dia sebagai pelengkap kepada kejayaan proses tersebut. Sebab saya percayalah kalau tiada rakan elit ini tadi yang membantu, saya rasa sekolah itu akan dia boleh mencapai matlamat itu tetapi agak perlahan. Okay, sebab rakan-rakan elit ini adalah adalah pegawai-pegawai personel yang telah terlatih, yang telah diberikan mandat untuk membantu sekolah. Okay, jadi suka saya dengan satu ni dalam saya tengok movie ni. Saya ambil satu quote dari movie ya, Puan Moderator dan juga GB ya. Saya suka ni cerita movie Nanny McPhee. Dia kata macam ni. When you need me but you don't want me, I will stay. And when you want me but you no longer need me, I will go. Jadi maksudnya kalau pihak sekolah tidak mahu menerima kehadiran rakan elit, tetapi kami betul-betul diperlukan di situ, kami tetap pergi walaupun dengan apa tentangan. Sebab itu sudah mandat yang telah diturun kepada rakan elit. Sebab itu pada tahun pertama, kedua, ketiga itu rakan elit memang tetap akan pergi walaupun dalam keadaan apa jua tentangan dan sebagainya. Tetapi setakat inilah kebanyakan sekolah TS25 mereka bersikap menerima.
kehadiran rakan-rakan elit. Tak ada yang tidak menerima sebenarnya. Cuma mungkin adalah kan, kita tak tahu. Jadi saya cuma sebab itu saya nak emphasize kan, nak tekankan kepada quote ini tadi. Nah, dan apabila pihak sekolah dia sudah mantap, tetapi dia nak juga rakan elit datang. Jadi mungkin rakan elit ini dia akan slow down sedikit lah aktif mereka sampai ke sekolah itu, sebab sekolah itu telah mantap dan telah berjaya mencapai ataupun ke arah landasan yang betul. Jadi bagi saya rakan elit dan sekolah ini sama memerlukan. Tak ada yang siapa perlukan siapa di sini. Rakan elit perlukan sekolah, kalau tak ada sekolah rakan elit tak wujud. Sekolah perlukan rakan elit sebab sekolah pihak sekolah dia belum dapat berdiri sendiri dalam program ini. Jadi maksudnya saling melengkapi. Itu saya amat setuju apabila Cikgu Nasir mengatakan bahawa penerimaan ada sekolah yang menerima atau sekolah yang tidak menerima kan itu terpulang kepada keadaan. Cuma yang saya perlu pastikanlah agar rakan-rakan elit yang turun ke sekolah-sekolah itu dia mempunyai suatu kemahiran, suatu kepakaran untuk menjawab sebenarnya. Sebab apabila rakan-rakan elit ini turun ke sekolah itu masih lagi dalam keadaan yang bela, masih lagi keadaan yang ingin bertanya dan sebagainya. Tapi sekiranya peranan rakan itu datang ke sekolah dan masih lagi kita tunggu dulu nanti saya tanya orang lain, tunggu dulu saya rujuk dulu dengan model dan sebagainya. Jadi benda ini dia akan menjadi macam apa sebenarnya dan akhirnya menjadi sikap ataupun prioriti kompleks berlaku dalam diri guru besar dan juga guru-guru. Jadi saya mengharapkan agar rakan-rakan ini turun ke sekolah itu betul-betul dia memahami dan bersedia untuk menjawab. Sebab sekolah ini berada di lapangan, dia lain sedikit, dia tak seperti dalam buku. Teori is not. Teori memang ada, tapi apabila berada di lapangan, situasi dia berbeza. Betul. Kali ini kita harus berada dalam keadaan fleksibel dan bersedia. Bagaimana juga saya berhadapan dengan guru-guru saya. Dalam teori, dia berbeza, tapi saya nak implikasikan agar dia menjadi, saya akan gunakan teori saya sendiri, tapi yang penting dia tidak tersasar daripada matlamat dan objektif yang sebenarnya. Itu pandangan saya lah Tuan. Sebenarnya ini yang berlaku kadang-kadang. Betul. Orang kata, malah nak terima. Dia orang datang pun bukannya boleh nak jawab pun. Contoh macam tu. So, peranan kita sebenarnya penting. Macam saya sebagai guru besar, saya menerima rakan elit saya dan saya akan banyak bertanya. Saya ada jenis yang banyak bertanya. Sebab itu saya mendapat ilmu itu lebih. Walaupun saya kata, macam mana cikgu? Macam ni. Jadi saya akan terus bertanya dan kita coba berbincang dengan rakan elit itu bagaimana kalau saya gunakan kaedah yang macam ini. Dia ubah sikit kaedah macam ini tapi dia tidak tersasar. Jadi itulah yang berlaku mengapa dalam tempoh yang singkat saya boleh dapat catch idea-idea itu dan kita ambil sikit-sikit. Walaupun kita tak 100% sebab teori dia terlalu besar, teori dia adalah international. Teori itu dibuat oleh orang lain. Tapi apabila sampai di lapangan dia berbeza. Jadi itulah yang saya maksudkan Tuan. Minta maaf kerana menyampuk. Biasalah saya tak apa. Dalam forum perdagangan Islam. Okey. Jangan risau Ustaz. Apa yang Ustaz cakap tu tadi memang ada kebenarannya. Memang saya selaku rakan elit juga, begitu juga dengan Cikgu Nelson, memang perkara seperti inilah yang memang kami cuba tangani. Kalau ada masalah yang sebegini kan, bila kami turun ke sekolah, sebagai rakan elit ni bila kita turun ke sekolah, kita kena tahulah apa yang perlu kita buat. Jadi kita boleh rujuk guru besar dan juga guru-guru di situlah apa sebenarnya keperluan yang mereka mahukan, apa bantuan, jenis bantuan yang mereka inginkan, jenis bimbingan yang diinginkan oleh pihak-pihak sekolah berkenaan. Jadi kalau seperti yang telah Cikgu Nelson beritahu tadi, kalau ikutkan rakan elit ni dan juga sekolah ni dia saling bergantung antara satu sama lain. Kerjasama kedua-dua ini boleh membantu dan juga meningkatkan lagi perkembangan ataupun prestasi sekolah TS25 ni dan menjayakan, seterusnya menjayakan lagi sekolah TS25 ni. Jadi di sini bila kita dengar tadi apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Alawi tadi, kita tidak menyalahkan mana-mana Tuan. Kita tidak menyalahkan, cuma dalam pendekatan kita tidak menyalah mana-mana. Sebenarnya kita mencari satu kesepakatan untuk kita mencari dan menambah baik
dalam memperbaiki segala kekuatan kita yang di sini kita anggap sebagai satu untuk kita memurnikan sama-sama agar program TS25 ini dia akan terus mantap dan mencapai sasarannya. Itu yang kita maksudkan. Jadi bukan untuk menyalah mana-mana, bukan nak ini kan, tapi bagi saya semua benda kita kena pelajar. Kita perlu belajar, kena menerima teguran, apa-apa juga cadangan itu dengan cara yang positif. Itu yang terbaiklah untuk menjadi seorang pentadbir macam Tuan Nas, terutamanya Cikgu Nelson. Memang banyak masalah yang dihadapi dan sebagainya. Macam saya di sekolah pun dia ada masalah dan saya terpaksa handle 30-40 lebih staff di sini. Jadi saya nak beri semua mereka pendekatan dan pemahaman yang baik tentang Alhamdulillah sekarang ini boleh dikatakan awesome lah. Tahniah. Okey. Bagus Tuan GB. Jadi berdasarkan apa yang telah Tuan GB beritahu tadi, Ustaz Alawi dah beritahu tadi. Jadi di sini kita ingin tahu sedikitlah Ustaz, apabila kerjasama daripada guru-guru, lepas tu pihak-pihak berkenaan dan juga komuniti-komuniti setempat dan juga rakan elit ni, apabila kerjasama ni sudah pun ada di pihak sekolah, di pihak guru dan juga di pihak rakan elit, komuniti setempat dan juga rasanya pihak NGO pun ada kan Ustaz yang membantu, yang bekerjasama. Jadi selepas semua ini, selepas kerjasama ini, jadi kami kami ingin Ustaz kongsilah dengan kami terutama sekali dengan rakan-rakan elit dan juga hadirin-hadirat ni, apakah perkembangan dan juga pencapaian yang dapat kita lihat di SK Abang Gesa sekarang ini? Okey, terima kasih Puan Moderator, soalan susah ni. Kalau susah tu tentang pencapaian ni, okey, saya nak tambah sikit daripada apa yang dah diperkatakan oleh Cikgu Nelson. Ya, sila. Impak ya. Memang kita akui bahawa sekolah adalah peringkat pelaksanaan. Jatuh bangun, berjaya atau gagalnya sesuatu program, dia nampak di sekolah. Kita di peringkat atasan, orang bottom up strategi. Apabila kita di atas ni gagal, maka kegagalan itu akan membawa impak yang sama di atas. Jadi kita seboleh-bolehnya berfikiran optimis dan positif, kita jangan gagal. Sebab itu kita di peringkat sekolah ni, kita seboleh-bolehnya jangan gagal. Kerana gagal itu nanti akan membawa kesan yang tak baik kepada program yang telah dilaksanakan oleh pihak atasan sebenarnya. Sebab itu saya membawa benda ini betul-betul sebagai satu marking, sebagai satu marking saya lah sebenarnya. Apabila saya masuk ke sini pun saya marking benda ini elok-elok. Alhamdulillah sebab saya masuk, saya nak transform, berlakunya transform. Maka alhamdulillah maka berlakulah transformasi dan sebagainya. Jadi untuk soalan tadi, sebab saya masuk di sini sekolah, saya tak pasti dalam keadaan yang macam mana, pencapaian dia macam mana. Kalau kita lihat dari segi pencapaian akademik, pencapaian kurikulum dan pencapaian dari segi kemejadian murid secara khusus, agak sukarlah sebab masuk-masuk saja Lupis Adi masuk, pencapaian dan sebagainya kan. Jadi agak suka untuk saya meletakkan KPI untuk pencapaian tersebut. Dari segi kurikulum pun kita terpaksa menggunakan online, tetapi kita tetap mengikuti program-program yang telah dijalankan oleh pihak-pihak tertentu lah, melalui sistem online dan sebagainya, pertandingan-pertandingan. Kalau kita update benda ni pun, kalau sukalah sebab kita tak ada menggunakan medium untuk update benda ni, tapi so far kita memang terus menggalakkan guru-guru kita untuk berada pada jawatan kuasa masing-masing untuk menggerakkan semua aktiviti-aktiviti itu jangan tertinggal dan tanpa gagal. Saya menggunakan istilah macam itu. Dalam apa-apa urusan, baik data, urusan tanpa gagal. Sekurang-kurangnya cikgu faham. Kalau tanpa gagal tu berarti kita kena berusaha. Terlebihnya itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tetapi yang penting kita kena berusaha. Okey, untuk kejayaan ataupun pencapaian yang hebat di peringkat yang tertinggi belum lagi lah
kita belum lagi sampai ke tahap di sana, kita masih lagi merangka banyak program. Tetapi untuk peringkat daerah, peringkat sekolah sendiri, setakat ini kita dah meletakkan asas-asas tertentu, di mana untuk bilik-bilik khas kita telah banyak merangkul tempat yang pertama untuk peringkat daerah dahululah. Dalam masa 1 tahun kita dah ubah bilik-bilik khas kita menjadi bilik-bilik yang mempunyai suatu kaedah transformasi dan abad yang ke-21, di mana sekarang ini kita tengah saya boleh letakkan pada tiga fasa sebenarnya perjalanan ataupun kronologi dalam sistem plan untuk transformasi saya, di mana pada pertama dulu saya lebih kepada ekosistem prasarana. Setakat hari ini kita lihat kita dah dapat membentuk prasarana tersebut dengan baik, dengan terbinanya bilik-bilik khas, dengan terbinanya taman-taman, dengan terbinanya papan-papan info yang terbaik yang menggunakan istilah ICT lah. Dan sekarang ini kita wujudkan ada segi minda, mindset guru-guru kita, alhamdulillah benda itu telah terbina dan cikgu-cikgu kita sudah bersedia hold out. Sebab itu apabila kita dianugerah pengiktirafan untuk menjadi tuan rumah, so boleh lihatlah bagaimana guru-guru kita dia memainkan peranan dia sudah on. Sekarang ni dalam masa yang sama sekarang mereka tengah recording di makmal komputer sebagai katakanlah jawatan kuasa mereka itu sekarang esok insyaAllah kita akan buat video korporat untuk sekolah untuk dihantarkan bersama. Jadi semua ini saya letakkan kepada guru-guru kita, di mana kita sentiasa membimbing dan kita sentiasa memandu arah mereka. Dan sekarang ini kita tengah mantapkan ICT kita, yaitu data kita, di mana kita akan sentiasa update data-data kita. Dan alhamdulillah kalau mengikut rekod daripada pihak TPD, mungkin Puan Haja tahu bahwa segala data-data, baik apa-apa data saja yang melibatkan urusan data online, setakat ini SK Abang Gesa dia tak pernah gagal menghantar apa-apa data. Malah dia adalah the first and the second yang akan menghantar data, walaupun sekolah kami adalah sekolah yang besar. Itu maklumat yang kita terima lah. Mungkin Puan Hajah tak ada puji dia pun sebenarnya. Ya. Dia abang galau. Kenal Puan Hajah ni lama dah sebenarnya. Tak apa Ustaz. Memori lama. Walaupun dia tidak lagi menyayangi saya sebenarnya, tak apalah. Kasih sajalah. Jadi di antara pencapaian kita dapat katakan bahawa setakat ini kita telah mencapai hampir 60% pencapaian itu. Tinggal lagi 40%. Kalau tidak berlakunya pandemik COVID, insyaAllah mungkin kita boleh mencapai lebih tinggi lagi. Bukan kita menyalahkan pandemik COVID, tapi itu salah satu daripada tantangan yang kita hadapi. Walau bagaimanapun segala PDPR, segala data-data kita dapat hantar dengan baik dan tersusun dengan penuh sistematik sebenarnya. Pagi tadi pun saya dah bincang dengan kawan SST saya tentang satu lagi pengurusan data untuk PDPR dan juga pelaporan. Memang kita akan create sendiri sebenarnya. Kita tidak itu kata orang kita memang create sendiri. Kita selalu create sendiri sebenarnya. Kalau Cikgu Nelson, rakan-rakan pilih di Betong boleh datang ke SK Abang Gesa ni, datanglah. Di mana nanti Cikgu Nelson akan dengar tu Cikgu Nelson jemput datang. Ya, Cikgu Nelson kena datang. Cikgu Nelson dan teman-teman datang. Kalau pihak PPD Daru mereka selalu datang sini adalah tempat yang paling best. Sini ada pantai, sini ada makanan yang lazat. Akan datang satu hari nanti Ustaz, akan datang apabila pandemik ini habis nanti kita akan buat. Terima kasih atas jemputan. Biar rakan-rakan Cikgu Nelson dan rakan-rakan di sana melihat sendiri perkembangan yang berlaku. Kata orang kita bercerita benda ni pun tanpa ada apa-apa evidence, kata orang apalah. Jadi insyaAllah kalau keadaan kembali pulih, mudah-mudahan kembali tenang. Saya memang menjemput rakan-rakan daripada luar untuk sama-sama. Bukan sekolah saya hebat, mungkin saya menerima teguran sebenarnya apabila ada rakan-rakan yang datang, cikgu macam mana. Mereka akan menegur saya dan teguran itu saya akan ambil teguran itu sebagai teguran yang positif dan saya akan memperbetulkan teguran itu. Saya adalah orang yang begitu open, saya orang yang begitu reda, insyaAllah muhasabah dirilah sebenarnya. Saya adalah orang yang kata Puan Hajar tadi tak hebat sebenarnya. Saya adalah orang yang low profile saja.
Jadi Itu ciri influencer yang bagus tu. JB. sebab saya diajar oleh seorang rakan saya merendah diri lebih baik. Kita bergerak, biar orang lain tengok, biar orang yang menilai kita, bukan kita yang menilai diri. Betul. Naik filosofi lah, mudah saja. Jadi Saudara Nelson dia ada movie kan? Ada movie kan disebut Perintah Orang Putih dalam movie. Ingat movie tuan, saya masih lagi ingat waktu saya sekolah dulu zaman 80-an, 90-an saya sekolah di Kuching, di Matang. Kalau naik bas di situ dulu siapa? Wait until the bus stop, dia kata. Jadi saya kena tunggu bas dulu, berhenti, baru saya naik. Kalau saya naik, bas berjalan, maka saya akan jatuh. Jadi saya tunggu betul-betul, benda itu fake, cantik dan sebagainya, baru saya boleh naik, maka saya akan duduk dengan baik dan maka akan lebih safe. Dan satu lagi, Red Indian punya filosofi, smoke food and then talk. Begitu. Kalau nak bercakap, kalau isap rokok dulu. Dia kata macam tu. Itu bukan dimaksud dalam. Okey, soalan lagi seterusnya. Tanyalah soalan yang lebih suka. Bukan jawapan yang paling suka. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi itu. Sangat jelas di sini dan juga memang kita boleh tengok, kita boleh dengar tadi penjelasan pada Ustaz dan kita tahu macam mana kerjasama yang telah ditunjukkan oleh masyarakat setempat, guru-guru and then badan-badan NGO dan juga rakan elit di SK Abang Gesa ni. Jadi sorry, minta maaf tadi Ustaz, saya tersilap tadi Abang galau sebab saya ingat sekolah di Rajang tu. Biasa sebab berasal dari sana, itu yang dalam otak. Pemulihan saya nak tambah lagi. Ada tambah sikit tu lah. Ya. Dari sokongan NGO apabila pada awalnya apabila pihak PBD mensyorkan agar kita adakan kolokvium internasional di mana mereka telah mencanangkan bahawa SK Abang Gesa dalam rumah betul-betul belum lagi berlakunya pandemik COVID secara serius lah. Jadi saya ada bersuara dengan pihak YB kawasan, YB kita lah, YB kawasan menyuarakan. Dia kata apa? Bagus, itu dia kata. Nanti kalau cikgu perlu apa-apa bantuan, just only say saja. Mereka akan sokong dan sebagainya. Dan orang-orang kampung pun boleh saya bagi tahu, insya-Allah kalau nanti kita ada kolokvium tingkat antarabangsa, kita akan adakan showcase di sini, kita akan buat satu benda itu secara mega dan orang kampung akan terlibat secara sama dengan untuk menambahkan ekonomi dan sebagainya. So memang positif. Tapi apabila berlaku macam ni, so tak apalah saya kata ada hikmah di sebaliknya. Itulah di antara sokongan daripada masyarakat luar, NGO dan sebagainya lah. Jadi kalau yang berhormat, ahli-ahli korporat, dia tidak jadi masalah. Kita sama membantu kita lah. Sebab kita memang buat benda itu dan kita tunjuk pada mereka dengan lengkap, kertas kerja dan sebagainya. Evidence yang lengkap lah. InsyaAllah. Jadi itulah yang berlaku. Okay. Maka kita mendapat sokongan pada mereka. Jangan cakap saja tapi kita tak buat ataupun tidak ada evidence meyakinkan kepercayaan itu penting kepada seseorang. Tapi kalau seorang itu hilang kepercayaan, lepas itu dia tidak akan percaya anda lagi. That is kita punya falsafah lah. Bagi saya. Begitu kalau Puan Moderator tak percaya saya, Cikgu Nelson tak percaya. Jangan cakap macam tu Ustaz. Ada. Sekiranya lah macam tu. InsyaAllah. Tak gurau-gurau saja. Jangan Ya. Santai-santai. Okey. Sebab lagi pun kita yang kita buat sekarang ni ialah kita berbincang, buat diskusi tentang sekolah TS25 dia juga rakan elit kan. Jadi tak perlu kita walau apa pun yang berlaku di sekolah, memang kita akan bantu sama-sama sebagai seorang rakan elit kan. Sebenarnya Puan Aja, peranan tadi seperti kata Cikgu Nelson tadi, peranannya adalah guru besar dan pengetua HLT. Kalau guru besar dia stres, menerima benda itu dengan negatif, pandangan secara tidak baik, kata orang, maka benda itu tidak akan berlaku. Ya, betul. Setuju. Sebab di situ dia adalah merupakan maker. Ya. Guru besar pengetua itu dia berfikiran negatif, kata susah, suka, payah, menyusahkan. Dan maka apabila diterima oleh guru-guru dia, staf dia, maka mereka akan menerima benda itu secara negatif. Jadi akhirnya benda itu akan jadi gagal. Sebab itu kita cuba elakkan rakan-rakan
rekan-rekan Betul. di sini juga saya berserulah pada rekan-rekan guru besar dan rekan-rekan pengetua, kita berada pada landasan di mana kita diberi amanah, mandat dan program yang dirancang oleh pihak kementerian, baik apa program utamanya itu S25 sebenarnya itu adalah untuk mengubah sebenarnya transformasi. Ya. Guru-guru kita mengubah balik, recycle balik budaya-budaya lama, sistem-sistem lama itu agar mereka lebih bergerak ke hadapan sebenarnya. Walaupun saya orang lama, 5 tahun lagi nak bersara, tapi saya masih lagi replace benda ini. Kalau saya akan masih lebih memandang ke hadapan. Jadi kita nak letaklah mindset ini kepada guru-guru kita yang muda-muda dan sebagainya. So you moving, you get moving. Ya. Dapat kejaran dan impak kepada mereka. Itu yang penting. Kita kena beri kejaran kepada mereka. Betul apa yang diperkatakan oleh Ustaz tu, sekiranya kita sentiasa memandang sesuatu tu dengan negatif, memang tak ada apa yang akan kita boleh jayakan. Tapi bila kita memandang sesuatu tu dengan positif, dengan ikhlas, hati kita ni nak membuat, nak menjayakan suatu program tu, memang dia akan berjaya. Macam orang yang berpengalaman seperti Ustaz Alawi ni, memang dia boleh mempengaruhi pada pendapat saya, boleh mempengaruhi orang ramai tentang program ini di daerah, di kawasan Ustaz. Dan satu lagi sebab saya kenal Ustaz ni dari tahun, mula-mula saya kenal Ustaz tahun 92, tak salah saya mula mengenali beliau. Masa tu saya masih muda kot rasanya. Dia sudah pun menjadi seorang guru kan masa tu Ustaz. Jadi di sini kita tengok pengalaman dan juga pandangan seorang guru besar ataupun seorang pemimpin di sekolah tu banyak membantu untuk menjayakan program TS25 ini. Jadi untuk kedua-dua panel, kita telah pun sebenarnya sampai ke penghujung diskusi kita. Okay? Dan saya boleh simpulkan di sini, iaitu diskusi kita pagi ini banyak maklumat, banyak informasi yang telah dikongsikan oleh kedua-dua panel kita, dan sebenarnya saya sangat berterima kasih banyak perkara yang kita dapat daripada diskusi ini tadi. Jadi sebelum kita menamatkan sesi ini, jadi saya ingin beri peluang lah kepada kedua-dua panel. Kita mulakan dengan Cikgu Nelson untuk menyatakan sepatah dua kata sebelum kita menutup diskusi kita pada pagi ini. Silakan Cikgu Nelson. Terima kasih Cikgu Haji Hassania selaku moderator kita pada pagi ini, dan juga terima kasih kepada Tuan Guru Besar Ustaz Alawi atas perkongsian kejayaan sekolah, perkongsian idea dan sebagainya. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada AJK pelaksana kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk untuk turut serta dalam sesi diskusi bersama dengan orang hebat daripada SK apa tadi, Abang Desa. Abang Desa ya. Okey, jadi kalau saya cuba nak simpulkanlah di sini ya, berkaitan dengan kejayaan sesuatu program, bukan saja program TS25, mana-mana program yang telah diamanahkan kepada JPN amanahkan kepada PPD amanahkan kepada sekolah. Sesuatu kejayaan itu adalah bergantung kepada sikap penerimaan. Okay. Salah satu contoh contoh hidup yang saya boleh jadikan, yang saya boleh angkat di sini adalah Tuan GB sendiri ya, iaitu Ustaz Alawi. Kerana dengan sikap penerimaan, sikap humble, sikap keterbukaan ini telah memberikan satu ruang kejayaan kepada Ustaz Alawi untuk membuat perubahan holistik walaupun baru 2 tahun di sekolah tersebut. Jadi maksudnya kepimpinan di sesebuah sekolah TS25 itu merupakan satu faktor utama kejayaannya sesuatu program, terutamanya macam program TS25 ini. Dan kejayaan itu perlulah disokong dan dilengkapkan oleh rakan-rakan elit. Saya setuju dengan pandangan Ustaz Alawi berkenaan dengan kesediaan rakan elit. Sebab seperti mana yang dinyatakan tadi, rakan elit sepatutnya
perlu melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan dahulu untuk membantu pihak sekolah. Sebab kalau rakan elit tidak berpengetahuan, tidak berkemahiran terhadap sesuatu perkara, ia akan menyebabkan proses kepercayaan kepercayaan pihak sekolah terhadap rakan elit itu akan terjejas. Apabila kepercayaan itu terjejas seperti mana yang Ustaz Alawi katakan itu tadi, kerjasama dengan hubungan baik ataupun repo ini dia akan turut terjejas. Apabila turut terjejas, itulah yang akan menyebabkan hubungan itu akan menjadi tidak ke arah yang tidak baiklah. Okey, jadi saya juga menyeru jugalah kepada rakan-rakan elit di mana-mana peringkat, tidak kira di IAB, di IPG, di JPN, di PPD dan juga di sekolah. Okey, supaya kita sama-sama melengkapkan diri kita dengan kemahiran-kemahiran, dengan pengetahuan-pengetahuan, dan kalau boleh sebelum kita datang ke sekolah untuk memberikan khidmat bantu kita, untuk memberikan bimbingan lebih baik, lebih elok seandainya kita bertanya dahulu apakah isu yang ingin dibincangkan di peringkat sekolah. Itu adalah salah satu cara supaya kita dapat melengkapkan ilmu pengetahuan. Sebab kalau contohnya kami di PPD Betong Tuan Guru Besar, di PPD Betong kami tidak ada SI Partner Plus. Jadi ketiadaan SI Partner Plus ini yang menyebabkan SI Plus ini dia pegang dua perkara. Satu, bimbing guru besar dan pengetua, dan satu lagi bimbing ketua panitia iaitu media leaders. Jadi dia ambil semua SSC Plus di PPD Betong ini. Sebab kalau SSC Plus tidak mengambil peranan SI Partner Plus, jadi maksudnya tampuk kepimpinan itu tiada yang membimbing. Tambah-tambah lagi dalam keadaan pandemik sekarang, IAB dia akan sukar untuk datang untuk merentas daerah dan sebagainya. Jadi pada asalnya, pada mulanya itu adalah satu kekangan bagi kami pihak SSC Plus sebab kemahiran dan juga pengetahuan berkaitan dengan aspek kepimpinan sekolah ini, kepimpinan pengetua dan guru besar ini sangatlah cetek. Okay, jadi daripada pengalaman-pengalaman daripada sekolah-sekolah lain, perkongsian daripada PPD-PPD lain, jadi di situlah kami rakan elit SSC Plus di PPD Betong ini mengorak langkah belajar sedikit demi sedikit. Jadi kami kalau tak dapat menggunakan hemat kepakaran kami di aspek itu, jadi kami gunakan alternatif lain, iaitu meminjam ataupun menggunakan tenaga pakar SI Partner Plus daripada daerah-daerah lain untuk membantu. Itu saja yang kami dapat buat untuk PPD Betong. Jadi saya juga turut menyeru kepada rakan-rakan elit yang tiada rakan elit SSC Partner Plus di mana-mana daerah, di mana-mana kawasan, kita SSC Plus perlu berperanan melaksanakan tugas dan tanggungjawab SSC Partner Plus itu. Sebab yang saya rasa yang paling penting adalah peranan kepimpinan. Kalau kepimpinan tidak dibimbing, tidak dibantu dan tidak dimentorkan, jadi mungkin ia akan menyebabkan salah satu faktor kegagalan sesuatu program lah. Jadi itu saja rumusan dan juga daripada saya, Cikgu Haji Sania, dan terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Tuan Guru Besar Ustaz Alawi. Jemputan ke Belawai itu pasti akan direalisasikan satu hari nanti. Paling kurang pun mungkin saya akan jemput Ustaz Alawi untuk memberikan perkongsian secara alamaya bersama dengan guru besar di PPD Betong sedikit masa nanti. Harap disudikanlah ya Ustaz. Okey, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih Cikgu Nelson atas apa yang telah dikatakan tadi. Dan Ustaz, saya beri peluang kepada Ustaz lah sebelum kita menamatkan sesi diskusi kita pada pagi ini. Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Tuan Haji Moderator. Terima kasih sekali lagi kepada rakan saya Cikgu Nelson. Terima kasih sekali lagi kepada pihak PPD, pihak JPN, kepada pihak kementerian. Ustaz, suara kurang jelas Ustaz. Kurang jelas? Jadi okay. Saya mohon ampun dan maaflah sekiranya ada kesilapan dan kesalahan semasa diskusi ini berlaku. Maklumlah saya ni bercakap tanpa teks, saya ni orang yang macam tu sajalah. Saya biasa-biasa bercakap di kedai kopi dan sebagainya kan, jadi saya
Ada pengalaman, kita bercakap tentang pengalaman sebenarnya. Saya tidak menggunakan teks sebab saya bercakap berasaskan kepada pengalaman sebenarnya. It's a real story lah sebenarnya. Jadi sebagaimana yang kita balik semula sebagai rumusan, kita balik mula pada siapa perlukan siapa. Itu tajuk diskusi kita pada hari ini. Siapa kita, siapa yang sepatutnya bertanggungjawab dalam merealisasikan apa jua program di peringkat mana-mana pun, utamanya program TS25, ialah kita yang bergelar pendidik. Tak kira di grade mana, kita berjawatan mana, maka kita sebagai pendidik, maka itulah peranan kita. Jadi kita yang akan memainkan peranan yang penting. Jadi sebagai seorang guru besar, saya juga merayu kepada rakan-rakan SLT ya. Di kesempatan ini, kalau tadi Ibu Nelson dia bercakap tentang rakan-rakan ini, jadi saya juga merayu kepada semua rakan-rakan SLT, guru besar, pengetua di mana sahaja tuan-tuan berada, kita jangan lupa kita punya peranan dan kita perlu belajar dan terus belajar sebenarnya. Walaupun kita merasakan bahawa kita orang yang hebat, tidak ada manusia yang hebat di dunia ini, maka kita perlu belajar. Kerana apabila kita belajar, kita akan mendapat ilmu. Dan seperti TS25 ini, kita kena menerokai. Kita kena belajar. Sebenarnya benda ini perlu diterokai. Kita sendiri yang perlu menerokai. Barulah kita dapat mengaplikasikan benda tersebut kepada orang-orang bawahan kita, seperti mana yang saya jelaskan tadi. Kalau SLT dalam sekolah dia tak faham, betul datang sekolah nak membimbing. Kalau guru besar tak faham, nak membimbing guru-guru, maka berlakulah konflik. Maka sesuatu itu akan berlaku halangan dan kekangan dan sebagainya. Jadi kita untuk rakan-rakan guru besar, jangan terlalu menyulitkan keadaan. Kawan-kawan rakan-rakan pengetua, jangan terlalu menyulitkan keadaan. Kita kena bergerak, benda ini dia sentiasa bergerak. Walaupun sedikit, tetapi dia tetap bergerak. Kerana kita letak, ada dua saja benda yang harus kita letakkan dalam mindset guru-guru kita, warga pendidik kita, ataupun orang-orang yang berada di bawah kita, our stakeholder dan sebagainya. Yang pertama ialah tentang konsep kemajadian murid. Sebab konsep kemajadian murid ini kalau kita perjelaskan, bincangkan, dia terlalu luas. Kemajadian murid. Bagi tahu jalan, apa tujuan kita, apa konsep di S25 ini. Yang pertama ialah kemajadian murid. Agar murid-murid kita nanti suatu hari kita dapat lahirkan murid-murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Murid-murid yang mahir dalam apa jua salah bidang. Ini yang kita nak pupukkan. Kalau cikgu, kita sebagai seorang guru, that is our job. Itu adalah kita punya hakiki. Hakiki kita adalah untuk mendidik, membimbing pelajar-pelajar kita. Jadi kita kena lahirkan pelajar. Kita return pelajar-pelajar kita, return back our student dengan ibu bapa mereka dengan dalam keadaan yang cemerlang. Apabila habis tahun 6, kita kena hantar mereka balik daripada organisasi kita adalah pelajar-pelajar yang cemerlang, pelajar-pelajar yang boleh berhadapan dengan masyarakat ini akan datang. Kita beri penerapan ini kepada guru-guru kita agar dia akan timbul perasaan. Yes, this is our commitment. Itu adalah amanah kita. Kita digaji dengan amanah itu dan sebagainya. Jadi kita letakkan benda ini agar cikgu-cikgu kita betul-betul rasa faham. Walaupun cikgu itu lama ataupun baru dan sebagainya, kita menerapkan nilai-nilai ini. Saya selalu memberi penerapan kepada guru-guru saya, karena bersiap sekalipun, saya tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kata-kata yang menyebabkan hati mereka terusik. Tapi saya lebih suka kepada tarbiyah. Tolong cikgu buat benda ini, kita ingat ini pelajar kita. So kita lakukan benda ini secara berhemat dan sebagainya. InsyaAllah dia akan menerap nilai-nilai itu sebenarnya. Dan yang kedua ialah sekolah berkualiti. Ismi kalau student kita, pelajar kita, dia berada di sekolah dan sekolah kita itu adalah sekolah yang berkualiti, insyaAllah maka kita akan dapat melahirkan environment, melahirkan persekitaran yang holistik. Jadi maka pelajar akan dijauhi dari pada perasaan takut, boring datang ke sekolah. Maka kita akan mengelakkan daripada berlakunya keciciran. Pelajar-pelajar pun seronok datang sekolah, tengok sekolah, guru-guru pun menyambut baik, guru-guru pun sentiasa up to date dan sebagainya. Maka pelajar-pelajar akan minat datang sekolah, maka terbentuklah suatu benda. Jadi kita gunakan benda ini saja sebagai benda yang mudah sebenarnya untuk kita meletakkan asas TS25 ini. Lepas itu dalam masa yang sama kita akan bagi suntikan
kita akan bagi suntikan benda-benda yang lain, insya-Allah. Dalam bilik darjah kita kena ceria dah sebagainya, maka suntikan itu akan berlaku dan sebagainya. Jadi bagi saya benda ini tidak susah, dan sebenarnya semua masalah itu tidak boleh dipikir, jangan dipikir masalah benda yang harus kita selesaikan sebenarnya. Saya mungkin guru besar yang baru-baru kan, mungkin mereka lebih terdedah, jadi jangan rasa kita berada pada konteks zone yang sebab kita sentiasa berlaku perubahan dan kita kena belajar sebenarnya. Jadi kita kena akui kelemahan kita. Sebelum saya mengakhirilah diskusi ini, saya terlebih dulu mohon maaf. Sekolah saya bukan sekolah yang hebat, bukan sekolah yang ATS yang seperti mana yang dimaksudkan oleh Cikgu Nelson lah. Sebenarnya sekolah saya adalah sekolah yang banyak lagi kekurangan, banyak kelemahan. Ada lagi sekolah-sekolah rakan-rakan kita yang lebih maju, yang telah berjaya di hadapan kan. Jadi cuma kita berkongsi saja. Sebab saya pun perlu perkongsian daripada rakan-rakan. Betul, kita kena terus moving dan kita kena terus. Okay, Ustaz. Okay. Di akhirnya, ini untuk Cikgu Nelson, Cikgu Nelson dengan suara saya. Nanti kalau Cikgu Nelson jumpa dengan Timbalan Residen Betong, Encik Abang Muhammad bin Abang Turki bagi salam dengan dia. Ustaz dengan dia. That is my stakeholder. Tengok. Okey. Okey. Kembali kepada moderator. Cikgu Nelson, kenapa tak nampak muka Ustaz Alawi pun dah tak nampak muka ni, dua-dua tak nampak muka. Saya dapat nampak Saya dapat buka Cikgu Aja. Nampak, kami nampak. Oh, ya ke? Okey. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panel tadi atas perkongsian dan juga rumusan yang telah mereka berdua buat, walaupun sebenarnya perkara-perkara ini semua biasa kita dengar, tapi kedua-duanya sekarang ni telah menegaskan semula. Okey. Jadi untuk itu selesai sudah diskusi TS25 kita pada pagi ini. Untuk itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi menerima undangan kita untuk menjadi ahli panel pada pagi ini. Ya Ustaz? Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Syukran ya. Okey. Pada hadirin dan hadirat semua, diharapkan perkongsian dan juga maklumat-maklumat penting daripada kedua-dua ahli panel tadi dapat dimanfaatkan untuk kegunaan bersama, terutamanya dalam menjayakan sekolah TS25 ni, sebab banyak sekolah TS25 sekarang ni di Sarawak. Jadi saya rasa perkongsian kedua-dua ni tadi banyak membantu kita sebenarnya. Itu kita boleh tengok dari segi sudut pandangan seorang rakan elit dan juga sudut pandangan seorang tuan guru besar. Jadi segala cadangan daripada tuan guru besar tadi tentang rakan elit, iaitu Cikgu Nelson pun tadi telah pun menyatakan sekali lagi, iaitu rakan elit sekiranya kita ke sekolah, jadi kita kena lengkapkanlah diri kita dengan ilmu-ilmu dan kemahiran yang perlu untuk membantu dan membimbing sekolah yang kita lawati. Jadi seperti juga kata Cikgu Nelson tadi, sebenarnya yang petikan daripada Nanny McPhee tu memang petikan itu pun memang saya suka Cikgu Nelson, memang saya selalu gunakan. Iaitu when you need me but do not want me, then I will stay. Betul tu. But when you want me but do not need me, then I have to go. Betul tu. Memang itu yang akan kita buat sebenarnya. Tapi bila dikatakan sebagai rakan elit, itu boleh kita kategori sebagai BFF tu. Jadi kita tak boleh abaikan sekolah-sekolah yang berada di bawah jagaan kita di daerah masing-masing. Jadi untuk itu kita akhiri diskusi pada pagi ini, dan saya harap di lain masa kita boleh bekerjasama lagi Cikgu Nelson, Ustaz Alawi. Boleh. Dan saya harap pada semua hadirin hadirat sekiranya ingin mendapatkan maklumat-maklumat lain, jadi bolehlah hubungi kedua-duanya ni. Okey? Sebab mereka ada kepakaran masing-masing. Jadi itu saja untuk pagi ini. Jadi kita jumpa di lain kali. Okey, terima kasih semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semua. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi. Ya, jumpa lagi.